Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Norizam dan memegang kad matrik 2015792. Jika anda ingin menulis ataupun mempunyai tugasan bagi penulisan makalah dan tidak tahu bagaimana cara untuk menulisnya, di sini saya akan memberitahu ataupun berkongsi dengan anda semua apakah cara dan juga format bagi penulisan makalah ini. Makalah merupakan suatu penulisan yang telah disusun oleh seseorang ataupun satu kelompok bagi membahaskan tentang suatu ilmu. Makalah ini sama seperti penulisan penyelidikan dan juga penulisan akademik. Yang pertama, makalah ini mampu melatih kemampuan bagi menerapkan kaedah-kaedah penulisan ilmiah dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan yang kedua, penulisan ilmiah ini adalah salah satu alat komunikasi bertulis. Yang ketiga, makalah ini merupakan salah satu bentuk penulisan ilmiah. Dan yang keempat, pendapat yang dibuat daripada makalah tersebut berdasarkan sumber maklumat yang dipercayai. Makalah ini bersifat ilmiah yang mempunyai ciri-ciri seperti fakta, objektif, logik dan sistematik. Yang kedua, tujuan makalah ini ialah bagi meyakinkan pembaca bahawa topik yang ditulis benar-benar perlu diambil kira ataupun diberi penekanan untuk diperhatikan oleh pembaca. Makalah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama makalah biasa, makalah posisi dan makalah ilmiah. Jenis makalah yang pertama iaitu makalah jenis biasa. Makalah jenis biasa ini ialah pemahaman terhadap sesuatu topik atau masalah yang dibahaskan, iaitu dengan mengemukakan pendapat serta mengkritik atau saranan mengenai sesuatu topik tersebut. Jenis makalah yang kedua iaitu makalah jenis posisi. Makalah jenis posisi ini ialah pemahaman serta pengetahuan dan juga perbahasan yang merangkumi teori, fakta dan juga data. Sumber daripada pelbagai pandangan dan juga kemampuan menganalisis, sintesis dan juga evaluasi amatlah penting dalam makalah jenis posisi ini. Dan yang terakhir ialah jenis makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini ialah makalah yang telah dimasukkan unsur-unsur keagamaan dan juga penerangan mengenai agama masing-masing sama ada berdasarkan ayat Al-Quran dan juga ataupun ayat Bible. Kaedah bagi menulis makalah posisi terbahagi kepada 3 kaedah, iaitu yang pertama kaedah induktif, kaedah deduktif dan juga kaedah campuran. Yang pertama bagi kaedah menulis makalah posisi iaitu kaedah induktif. Kaedah induktif ini ialah penulisan yang berdasarkan data sekunder seperti buku, tesis atau kajian teori. Dan kaedah yang kedua iaitu kaedah deduktif ialah penulisan yang berdasarkan dasar primer seperti kajian lapangan dan juga pemerhatian. Dan kaedah menulis makalah posisi yang terakhir iaitu kaedah campuran. Kaedah campuran ini ialah penulisan yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder dalam penulisannya. Antara ciri-ciri umum penulisan makalah, yang pertama ialah perlu tepat dan juga menyeluruh. Yang kedua, mempunyai sumber-sumber maklumat yang baik dan juga benar. Dan yang ketiga ialah seimbang. Keempat, perlulah kreatif. Kelima, mempunyai teknik penulisan yang betul. Dan yang keenam ialah teratur. Seterusnya, kita akan masuk kepada format penulisan makalah. Format untuk menulis penulisan makalah ini ada 6, iaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, pernyataan masalah, yang ketiga, metodologi kajian, keempat, analisis perbincangan, kelima, penutup dan yang terakhir ialah rujukan. Saya akan menerangkan satu persatu mengenai format
penulisan makalah ini. Yang pertama ialah penulisan pendahuluan. Penulisan pendahuluan perlulah letak latar belakang. Latar belakang perlu menerangkan mengenai konsep, rancangan atau penyataan masalah dan juga objektif penulisan makalah tersebut. Bagi 2.0, perlulah meletakkan penyataan masalah. Di dalam penyataan masalah tersebut perlu dilengkapkan dengan kajian lepas dan juga objektif kajian. Seterusnya 3.0, metodologi kajian. Di dalam metodologi kajian perlu menjelaskan tentang kaedah kajian dan juga teori atau pendekatan yang digunakan di dalam kajian tersebut. Kaedah kajian perlu menjelaskan kaedah bagi mendapatkan dan juga mengumpul data tersebut menggunakan kaedah apa. Seterusnya 4.0. 4.0 perlu menjelaskan tentang analisis perbincangan. Di dalam analisis perbincangan perlu ada dua maklumat yang penting, iaitu yang pertama dapatan kajian, iaitu apa sahaja keputusan yang dapat daripada penulisan tersebut perlu diletakkan di dalam dapatan kajian. Dan yang kedua ialah analisis berdasarkan teori dan juga pendekatan yang telah digunakan, iaitu di sini apa sahaja keputusan yang telah dikaji melalui teori atau pendekatan yang telah digunakan, sama ada ia bersesuaian ataupun masih ada kekurangan dalam teori tersebut dan sebagainya, perlu dijelaskan pada 4.0 ini. Seterusnya 5.0. 5.0 merupakan penutup. Di dalam penutup ini mempunyai dua perkara penting, iaitu yang pertama kesimpulan dan yang kedua ialah cadangan. Cadangan ini ialah cadangan untuk kajian yang akan datang. Format yang terakhir ialah rujukan. Rujukan ini perlu ditulis dalam gaya APA. Setakat ini sahaja perkongsian saya mengenai cara dan juga format bagi penulisan makalah ini. Saya berharap perkongsian ini telah memberi dan juga akan memberi manfaat kepada anda di luar sana yang ingin menulis penulisan makalah ini. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like dan juga komen di bawah. Terima kasih.